Saya baca banyak media sosial dari semasa ke semasa. Saya pun kadang-kadang adalah juga rasa geli hati sikit sebab baru-baru ini bila berlaku kemenangan Perikatan Nasional besar-besaran itu, semuanya diletakkan seolah-olah ini soal TikTok. Ini bukan soal TikTok, saudara-saudari. Perikatan Nasional itu memang TikToknya nampak lebih bagus dan capaiannya lebih besar. Tapi dia bukan 100% Perikatan Nasional menang sebab TikTok. Ada faktor-faktor lain. Apa lagi faktor lain? Faktornya ialah kerana kempen, satu faktor besar. Kempen berterusan lawan Pakatan Harapan pada ketika itu, baik BN, baik Perikatan Nasional UMNO, PAS dan juga Bersatu, yang secara berpanjangan memainkan isu perkauman. Benda ini bukan benda yang berlaku 1 tahun yang lepas. Ini berlaku sejak 2008. Pendulum itu selepas kemenangan mengejut Pakatan Rakyat dulu 2008, maka timbul kebimbangan orang Melayu bahawa orang bukan Melayu akan ambil alih kuasa. Jadi dari satu pilihan raya ke satu pilihan raya, 2008 ke 2013, kebimbangan itu terus ada. Dia memuncak tahun 2018 apabila Pakatan Harapan mengambil alih Kerajaan Persekutuan, dan yang itu yang melonjakkan lagi api sentimen perkauman. Dia bermula daripada itu. Dan kita ada masalah kerana kita tidak berjaya meyakinkan terutamanya pengundi-pengundi Melayu separa dan desa, separa bandar dan desa, bahawa itu bukan masalah. Melayu di kawasan separa bandar, di selatan dan bandar, dia kurang kebimbangan itu. Sebab itu dia tak ada kesan. TikTok itu hanyalah manifestasi kebimbangan Melayu bahawa kalau Pakatan Harapan menang, maka orang Melayu akan hilang kuasa. Itu satu faktor sebenarnya yang lebih besar daripada faktor TikTok. Faktor kedua yang lebih besar daripada faktor TikTok adalah wang. Tanyalah mana-mana, di Kedah, di Pulau Pinang, kalau di Terengganu, saya balik kampung, malah di Pandan sendiri, memang pengundi-pengundi Melayu datang minta duit. Kata ada 300 untuk duit minyak. Saya pasti berlaku di semua tempat. Kalau di Terengganu, saya jumpa keluarga, saya tanya semua, mereka kata tak pernah lihat PAS begini mewah dan besar. Dia punya kenduri itu tak berhenti-henti sepanjang tempoh pilihan raya. Ada je makan. Dua faktor ini, pandangan saya, adalah faktor yang lebih utama daripada faktor-faktor lain yang setakat ini sebut sebagai TikTok ni. Ada berita baik kerana insya-Allah kita boleh menangani dalam tempoh 4-5 bulan akan datang, kita boleh tangani kedua-dua faktor ini. Kalau sebelum ini, dua faktor ini menjadi kelebihan kepada Perikatan Nasional, insya-Allah kelebihan itu akan makin berkurang daripada 1 bulan ke 1 bulan ke arah nak menghadapi pilihan raya negeri. Sebab pertama, Kerajaan Persekutuan sekarang ialah kerajaan yang tulang belakangnya adalah Pakatan Harapan sebagai gabungan paling besar, dan Perdana Menterinya ialah Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kita ada tempoh 4-5 bulan untuk membuktikan kepada rakyat bahawa kehidupan rakyat secara ekonomi akan jadi lebih baik. Kita boleh buktikan kepada rakyat insya-Allah dalam tempoh 4-5 bulan ini bahawa kuasa Melayu tak terhakis pun. Tak adanya orang Cina nak ambil alih. Tak adanya kalau tiba-tiba naik Pakatan Harapan, tiba-tiba tak boleh azan di Pulau Pinang. Jadi insya-Allah faktor pertama yang selama ini menjadi senjata kepada Perikatan Nasional, faktor itu kita perbaiki sedikit demi sedikit. Saya sedang menunggu data terkini untuk Januari. Tapi daripada data-data lain yang dijalankan oleh kumpulan lain,
Setakat ini menunjukkan bahawa penerimaan rakyat Malaysia terhadap kerajaan perpaduan dan juga Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri berada pada tahap yang baik. Kalau Tan Sri Muhyiddin Yassin dulu perasan dia cukup popular dengan rakyat, tak ada beza sangat dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim setakat data yang kita ada selepas lebih kurang 30 hari. Jadi saya pasti daripada sebulan ke 1 bulan, tahap penerimaan pengundi, terutamanya pengundi Melayu terhadap Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri, terhadap Kerajaan Perpaduan, lebih baik penerimaan itu, maka lebih lemahlah sentimen yang boleh dimainkan oleh Perikatan Nasional soal kalau Pakatan Harapan menjadi kerajaan, maka orang Melayu hilang kuasa. Soal duit, saudara-saudari sudah tentu tahu. Tak mudahlah dia nak cari duit lepas ini. Kalau selama ini PAS dah lupa Tin Milo nak masuk dalam pilihan raya negeri, saya cadangkan PAS cari balik Tin Milo lepas ini. Sebab tak mudah dah dia untuk mendapat wang sebanyak yang dia ada sebelum ini. Dia tak mewah dah. Saya juga PAS akan melalui proses ini. Sebab kita pernah juga jadi kerajaan, kita juga pernah jadi pembangkang, kita juga tahu bahawa kalau kempen parti itu terlalu bergantung kepada berapa banyak jumlah wang yang digunakan, parti itu tak kekal lama. Kerana wang itu memang takkan ada lama-lama. Sebab itu kalau saya sebagai pengarah pilihan raya, saya selalu sebut bahawa yang paling penting ialah memastikan gerak kerja dan cara kita berkempen itu ialah yang paling di bawah, yang paling berakar umbi dan yang paling tak menggunakan wang. Yang paling tidak menggunakan kedudukan dan juga kelengkapan kerajaan. Supaya kalau menang pun, kalau kalah pun, itu tidak ada kesan kepada cara kita untuk berkempen dengan rakyat kerana kita tak pakai wang. Sebab kalau sesuatu parti itu mula bergantung kepada pakai wang untuk berkempen kepada rakyat, bila dia tak ada wang, dia jam. Dan yang itulah insya-Allah saudara-saudari yang akan dilalui oleh PAS dan Bersatu lepas ini. Jadi dua-dua faktor ini insya-Allah akan ditangani. Dan kita ada masa yang lebih panjang untuk kita perbaiki keadaan berbanding dengan semasa kita nak masuk pilihan raya umum selepas kalah di negeri Johor dulu. Kalau ia boleh berlaku di Johor, kalau ia boleh berlaku di negeri-negeri lain di selatan, insya-Allah saya yakin kita juga akan boleh lakukan dan mengejutkan lawan dan kawan dalam pilihan raya negeri yang akan datang. Seorang je tepuk, yang lain semua macam tak percaya kat aku.